Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Masjid dan saya hormati Terima insyaallah sudah hadir di kepada menjadi alhamdulillah sebanyak saya hormati kepada semua ahli semua yang hadir pada ini. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah hadir di masjid pada malam ini dan kalau boleh katakan jangan malam ini akan ada sesuatu setiap pada dia masuk insyaAllah dan mengucapkan kepada PJK Masjid yang telah bagi semua juga program pada ini. Terima kasih banyak PJK Masjid dan semua yang hadir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Imam. Sebelum kita mulakan program ceramah ini, suka saya ingatkan kepada anak imam yang berada di pintu kanan itu supaya mikrofon mobil lalu kepada anak imam yang datang kemudian masuk ke jadi tanpa melengahkan masa, saya dengan segala hormatnya mencuba dan mempersilakan Al-Fadhil Tuan Imam Masjid An-Naim yang berceramah di hutan kita pada malam ini untuk menyampaikan ceramah. Dengan segala hormatnya dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين أفضل المخلوقات على الإطلاق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء وأفضل المخلوق على الإطلاق وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا إخواني وقد قال الله تعالى في كتاب الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا وما هي يا رسول الله قال هي حلقة ذكري وقال العلماء أصول الفقه الوسائل لها حكم المقاصد. Yang dikasihi pengurusi majlis, sahabat hamba, tuan imam, mengaji sekali dengan Allah yang raham tuan guru Haji Abdullah Lebuk Tapah dan kepada semua EJK muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Pertama kali syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Masih lagi Allah menkurnia kepada kita bermacam-macam nikmat yang tidak terhingga banyaknya. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Alhamdulillah, masih lagi kita berada pada bulan Rabiul Awal. Dalam bulan ini dua peristiwa yang berlaku. Peristiwa pertama, berita gembira bagi kita orang mukmin. Peristiwa yang kedua, berita yang amat menyedih bagi kita orang mukmin. Berita pertama ialah yang menggembira bagi kita orang mukmin. Allah Subhanahu wa taala membangkit Muhammad bin Abdullah, Nabi dan Rasul bagi kita sekalian. Ini merupakan satu nikmat dan merupakan nikmat yang besar bagi kita orang mukmin, yaitu Allah Ta'ala membangkit Rasul
memimpin umat akhir zaman, bukan setakat umat Muhammad, bukan setakat bangsa Arab sahaja, akan tetapi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sebagai bukti besarnya anugerah nikmat yang Allah kurnia kepada kita orang mukmin pada bulan Rabiul Awal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minin iz ba'atsa fihim rasula min anfusihim. Sesungguhnya laqad la taukid, kemudian taukid dengan qad pula, dua kali taukid. Laqad, sesungguhnya, mannallahu, telah mengkurnia oleh Allah, telah memberi nikmat oleh Allah, alal mu'minin, di atas semua orang mukmin. Allah tak kata alal arabiyyin. Allah tidak cakap dalam bentuk khas. Allah Ta'ala bercakap dalam bentuk umum, alal mu'minin. Allah Ta'ala tak kata alal arabiyyin, alal qurasyiyin, tidak. Allah Ta'ala kata laqad mannallahu 'alal mu'minin, termasuklah kita di hari ini. Iz ba'asa fihim, ketika membangkit oleh Allah, fihim, pada mereka itu orang mukmin, rasulan min anfusihim, akan seorang rasul di kalangan mereka itu, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah satu nikmat yang Allah kurnia kepada kita orang mukmin, yaitu bangkitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa yang kedua yang menyedihkan kita umat, yang juga berlaku pada bulan Rabiul Awal, yaitu sebagaimana kita sudah ketahui 2-3 hari lepas, berkenaan Presiden Amerika Donald Trump mengisytiharkan Baitul Maqdis, ibu kota bagi Israel. Ini sangat mendukacitakan kita. Presiden Amerika Donald Trump mengisytiharkan Baitul Maqdis, sedangkan Baitul Maqdis bumi para anbiya, bumi Isra wal Mi'raj, milik umat Islam Palestin, diisytihar ibu negara bagi Israel. Ini suatu berita, suatu fitnah yang menimpa kata umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya Yahudi tidak kuat, akan tetapi Islam lemah. Kenapa lemah? Sebab umat Islam berpecah. Kenapa umat Islam berpecah? Kerana ada kepentingan syahwat duniawiyah, materialistik, kebendaan. Sebagaimana Nabi sabda, dua perkara. Pertamanya, hubbud dunia wa karahatiyat maut, kasih kepada harta dunia dan kuasa. Yang kedua, takut kematian. Menyebabkan pemimpin Islam, khususnya Arab, berdiam diri, bisu, tidak serius menangani apa yang sedang berlaku ke atas umat Islam, khas di bumi Palestin. Jangan kita anggap isu Palestin isu umat Islam di sana. Isu ini isu umat Islam seluruhnya. Man lam yahtamma bi amril muslimi falaisa minni. Siapa-siapa yang tidak duka cita, tidak amat-amati dengan urusan umat Islam, maka bukan di kalangan umat aku yang sempurna. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jadi malam ni tajuk kita Maulud, bukan tajuk Palestin, tajuk Maulud. Cuma kita nak beri sedar, dalam keadaan gembira kita menyambut Maulid, kita kena lihat juga apa yang sedang berlaku ke atas umat, diuji, ditindas, dizalim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Muhammad bin Abdullah
bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay Kilab. Jadi baik, Nabi yang kita nak berbicara malam ni dari sudut afdalnya mengatasi segala-gala makhluk, afdalul makhluqa, seafdal makhluk, iaitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beruntun, sangat beruntun kita, Allah pilih kita jadi umat yang terakhir. Kalau kita tengok dari satu kitab tentang akhlak Muhammad as-syakhsiyah al-fardiyah, di sana menceritakan tentang Nabi Musa alaihi salam pernah berdoa kepada Allah supaya jadi pemimpin bagi umat yang terakhir. Akan tetapi Allah tolak doa tersebut. Sekiranya Allah perkenan doa Nabi Musa, maka yang memimpin kita bukan Muhammad, hanya Musa alaihissalam. Tetapi Allah tolak. Lalu Musa minta, ya Allah, kalau begitu jadikanlah aku umat bagi Nabi yang akhir zaman. Itu pun Allah Ta'ala tolak. Alhamdulillah, satu nikmat besar ke atas kita. Allah Ta'ala pilih kita jadi umat akhir zaman yang berada di bawah Muhammad bin Abdullah, Nabiyuna wa Rasuluna. Jadi Nabi Muhammad anak kepada Abdullah, Abdullah anak kepada Abdul Muttalib, Abdul Muttalib anak kepada Hashim, Hashim anak kepada Abdul Manaf, Kilab dan Qusay, naik sampai ke atas. Jadi baik, keturunan Nabi kita sampai kepada Kilab. Kemudiannya Kilab bin sampai kepada Adnan. Kemudian Adnan bin sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Jadi berartinya silsilah keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Adnan, Adnan naik sampai kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Ismail anak kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Ibrahim anak kepada akhirnya sampai kepada Sis anak kepada siapa? Adam alaihissalam. Itu keturunan Nabi kita. Jadi Yahudi sangat cemburu. Yahudi tak boleh terima Nabi akhir zaman. Sebab hak yang lahir akhir zaman bukan di kalangan Bani Israel. Yang lahir dah akhir zaman ialah Bani Ismail, mai daripada Nabi Ismail alaihissalam. Jadi baik, amat sebut sikit silsilah. Hashim satu orang yang kerjanya mulia. Sebagaimana sejarah beritahu kepada kita, Hashim ni bahasa Arab. Bahasa kita memecah roti-roti, beri makan kepada jemaah-jemaah yang datang seluruh dunia untuk mengerjakan haji di Baitullah Makkah ketika itu. Ketika itu adalah saki-saki baki mereka-mereka yang berpegang dengan ajaran Ismail alaihissalam, yang berpegang daripada ajaran Ibrahim alaihissalam. Setahun sekali mengerjakan haji di Mekah. Jadi Hashim menerima amanah daripada ayahnya Abdul Manaf. Kerjanya pecah roti, masa kita agak buat bubur, roti cicah kambing ke, agak-agak malam ni roti cicah kambing ke, tak tahulah dah. Tapi boleh jadi ada roti cicah kambing itu. Mana tak tahulah dah. Jadi kerjanya bagi kepada orang haji. Baik, cerita lagi, artinya sudah buat satu perkara yang mulia di kalangan Arab-Arab. Tak terlibat dengan perkara-perkara jahiliah. Tidak terlibat dengan perkara yang keruntuhan akhlak ketika itu. Kemudian satu peristiwa, Hashim setelah berkahwin di Mekah ada beberapa orang anak. Kemudian berdagang ke negeri Syam.
Singgah sementara di Madinah. Ketika itu namanya Yasrib. Bila singgah di Yasrib, Madinah sekarang, berkahwin dengan satu orang perempuan namanya Salmi binti Amru. Satu orang perempuan namanya Salmi. Kalau tempat kita orang panggil Salma. Salma tu kalau bahasa Arab gak Salmi. Salmi. Tak apalah, kedua-duanya perempuan belaka. Berkahwin dengan Salmi. Setelah berkahwin dengan Salmi, tidur, kemudian mengandungnya Salmi tadi. Setelah mengandung, Hashim terus berdagang ke negeri Syam. Gambil barang nawaklik nego di Mekah. Takdir Allah, siapa di negeri Syam jatuh sakit, meninggal di sana. Isteri di Madinah ni sedang mengandung, sarak-sarak nak melahir dah. Akhirnya beranaklah satu orang anak laki-laki, namanya Abdul Muttalib. Kemudian adik-beradik Hashim yang berada di Mekah, namanya Al-Muttalib bila tahu abangnya mati di Syam, maka dialah sebagai pemangku jawatan bagi roti kepada orang mengerjakan haji. Akhirnya pecah berita Hashim ni pergi di Madinah, berkahwin dengan satu orang perempuan, kemudian ada anak di Madinah. Artinya anak saudara dia. Di Mekah ni ada anak dah, pergi di Madinah kahwin pula. Biasalah orang lelaki hijau Kota Baru, kemudian kena tukar di Kuala Lumpur, duduk 2-3 tahun. Bulan galik bini duduk tendung. Kerja di Kuala Lumpur, nya kahwin seorang lagi dengan Kuala Lumpur. Kahwin 2-3 tahun, boleh anak tretek sana pula. Bini yang kedua. Lebih kurang itulah contohnya. Kemudian Talib, dia pun pergilah ke Madinah nak cari anak saudara kepada Hashim tadi. Cari, akhirnya jumpa anak saudara, jumpa kakak ipar. Siasat betul lah, kakak ipar dia. Dan inilah anak Hashim. Hashim telah meninggal di negeri Syam. Mereka cerita Al-Muttalib, nama Al-Muttalib juga. Al-Muttalib minta dengan kakak ipar, wahai kak, berilah kepadaku anak ini hak nama Abdul Muttalib, aku buat klik ke Mekah supaya dia ambil alih tugas ayah dia hak bagi roti kepada orang mengerjakan haji. Aku hanya sekadar pemangku sahaja. Aku tak layak. Hak layaknya anak. Maka si Salmi berat hati, muka anak seorang ni je. Kalau beri hak ni tak ada dah lah. Maka takdir Allah yang menyusul A, B, C, D, F, G sampai ke lahir Nabi kita. Dia benar anak laki-laki dia bersama dengan pak saudara klik ke Mekah. Siapa di Mekah, maka Al-Muttalib latih Abdul Muttalib supaya buat hijab. Siapa masa Al-Muttalib meninggal dunia pula, maka tugas tadi diambil alih Abdul Muttalib tu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu. Kemudian baik. Dalam jangka masa lama, semakin hari semakin lama Abdul Muttalib besar. Buat kerja je sangat-sangat mulia. Orang Arab ni kalau beri makan kepada orang mari buat haji, ini satu kerja yang sangat mulia. Dia kerja ni tak ada siapa boleh rampas kecuali anak beranak saja. Jadi baik. Kemudian berkahwinlah Abdul Muttalib dengan satu orang perempuan. Kemudian dapatlah anak 10 orang. 10 orang. Abdul Muttalib berkahwin, mendiri rumah tangga, boleh anak laki 10 orang. Dalam 10 orang itulah ada salah seorang namanya Abdullah, ayah kepada Nabi kita, Abdullah. Kemudian Abdul Muttalib dia bernazar dah, kalau aku boleh anak 10 orang laki-laki, aku nak sembelih seorang. Ini nazar zaman jahiliyah. Nazar orang jahiliyah, boleh anak 10 orang, seorang aku nak sembelih. Sembelih kerak tekak.
Supaya tempat kita dah. Kalau menang bola Kelantan aku nak cukup pahala. Pada nazar cukup pahala, baik nazar i'tikaf atas masjid sehari boleh pahala. Atau nazar puasa sunat sehari boleh pahala. Atau nazar nak baca Quran 1 juzuk. Kau guna tak iman dah. Daripada nazar duk cukup pahala wak botok tak ada pasal dah. Ni kena tukar orang kita kan. Kalau menang bola Kelantan lawan Johor, kalau menang Kelantan malam ni, misal aku nak cukup pahala. Ada juga orang nazar nak jalan kaki start daripada Kedah sampai Bukit Jalil, langsung tak ada faedah nazar jalan kaki. Kalau nazar nak bulan masjid 40 waktu, ada juga banyak faedah. Baik, jadi nazarnya nak sembelih anak. Kemudian takdir Tuhan boleh 10 orang anak. Salah seorangnya nama Abdullah. Maka buatlah cabutan bertuah. Cabut pertama kena kepada Abdullah. Cabut yang kedua jatuh kepada Abdullah. Cabut yang ketiga pun jatuh kepada Abdullah. Dah bila 3 kali ni tak ada orang lain dah lah. Maka bawalah Abdullah pergi dekat Kaabah supaya disembelih. Bila nak sembelih, mari satu orang nasihat kepada Abdul Muttalib. Wahai Abdul Muttalib, kamu nak buat apa dengan Abdullah? Dia ni budak baik, budak juru. Tengok muka nampak dah orang juru. Tak juru bapa dalam tubuh Abdullah ada benih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan semenjak tu ada lagi dah benih Muhammad sudah ada. Kemudian akhirnya benih tadi berpindah. Akhirnya sampai kepada sulbi Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi rupa pun nampak baik dah Abdullah. Tak bersaing dengan saya rasa. Tak terlibat dengan judi ke, minum arak ke, zina, pelacur ke, menipu ke, perampas ke, peropok ke. Tak sama sekali. Buat hijau mulia di Kaabah tu lah. Akhirnya bila dinasihat, beginilah nazar kamu gantilah dengan 100 ekor unta. Nazar kamu tebuh dengan 100 ekor unta. Sebagaimana Ismail ditebuh dengan kibas daripada syurga. Akhirnya selamat Abdullah daripada dikorban. Sebab tu sebut dalam hadis Nabi kata, aku dilahir daripada 2 bapa yang dikorban. Satunya Abdullah, satu laginya Ismail alaihi salam. Ismail hampir-hampir nak korban, Allah ganti dengan kibah daripada syurga. Abdullah hampir-hampir nak dikorban, dibayar dengan 100 ekor unta. Selamat. Kemudian bila berdewasanya Abdullah, maka Abdul Muttalib jodoh dengan Aminah binti Abdul Wahab. Aminah ni satu orang perempuan daripada Arab Quraisy. Dari segi akhlaknya sangat mulia, budi pekertinya sangat bagus, tidak terlibat dengan perkara-perkara fahsyat, tak terlibat dengan gejala-gejala negatif. Baik orangnya, bangsawan, akhlaknya bagus. Dijodoh dengan Abdullah, maka mengandunglah Aminah 2 bulan. Abdullahnya hijrah gigi ke Yasrib, pergi nak berniaga, urusan perniagaan. Pak ni Abdul Muttalib hatta Abdullah supaya pergi berniaga di Syam. Kemudian siapa di sana jatuh sakit, meninggal di sana. Abdullah meninggal di sana. Ini cubaan pertama ke atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yatim. 2 bulan dalam perut ibu sudah bergelar yatim. Kemudian semasa ke semasa akhirnya lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada 12 Rabiul Awal, hari Isnin. Ini pendapat yang masyhur. Pendapat ulama-ulama masyhur tentang tarikh kelahiran baginda 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal pada pagi Isnin. Itu pun ada juga khilaf. Ada yang mengatakan pagi Isnin, ada mengatakan sebelum subuh, ada mengatakan malam Isnin, ada mengatakan lepas subuh. Tapi itu tak penting, bukan akidah. Akidahnya beriman dengan Muhammad itu utusan Allah.
Balas tentang ni merugikan kita umat. Akibat duk balas benda-benda gini menyebabkan Baitul Maqdis diambil oleh Zionis Yahudi. Orang kita suka sangat balas benda remeh-temeh tak akan habis-habis. Tak, benda-benda khilafiyah suka balas. Ustaz balas sama ustaz bab khilafiyah. Hak nu kata wak maulud bid'ah, hak nu kata tidak bid'ah. Al-wasailah hukmul maqasid. Dengan ada perhimpunan ginilah anak beranak kita, adik kakak, jemaah kita, laki perempuan, tua muda boleh pakat duduk dalam masjid dan dengar sedikit sebanyak sejarah-sejarah keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila perhimpunan ni boleh mendekat kita, mengenal kita kepada Muhammad, tidakkah jatuh dalam sunat? Ya, sunat al-wasai laha hukmul maqasid. Kita ada kaedah usul fiqh nak jaga supaya majlis maulud kita tidak jadi bid'ah dalalah, bahkan bid'ah hasanah. Jadi baik. Kemudiannya bila dah mengandung akhirnya salin Aminah. Bersalin, bila bersalin juga gembiranya Abdul Muttalib. Orang Arab ni bila boleh putera, boleh anak lelaki sangat-sangat seronok. Sejarah jahiliyah Allah Ta'ala beritahu dalam Al-Quranul Karim, orang Arab ni khurafat dia, kepercayaan karuk-maruk dia, boleh anak tina siam majal. Batu di zaman jahiliyah dulu, orang perempuan bila mari haid tak boleh jamuh makan ni, tak boleh masuk dapur, tak boleh masak, tak boleh goreng, tak boleh ngebuh, kena duduk tanah. Nak tidur kena tidur wah rumah. Dia anggap kotor bila perempuan mari haid. Inilah jahiliyah sebelum bangkitnya Muhammad bin Abdullah. Kemudian baik, Abdul Muttalib tu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dapat berita tersebut sangat gembira. Lalu dia bawa bayi tersebut pergi keliling Kaabah, keliling Kaabah, lalu meletakkan nama Muhammad. Ketika tu tak ada lagi orang Arab, anak-anak Arab yang meletak nama Muhammad, tak ada lagi. Tak ada di kalangan orang Arab yang meletak nama Muhammad. Kebanyakan mana Talib, Abdul Muttalib, Qusay, Kulak, gitulah. Ada pohon ni dia tak nama Muhammad. Kan Nabi kita di bumi terkenal Muhammad, di langit terkenalnya Ahmad. Ahmad dengan Muhammad ada beza makna, bukan sama. Baik. Sebab itulah nama ni tak perlu panjang sangat. Orang kita di hari ni, khususnya ibu muda, boleh anak jantan ke anak tina ke nyebuh nama panjang lebar. Atas seorang anak tu 3 nama duduk situ saja. Tak. Oh Muhammad, katalah Muhammad, kadang-kadang tak Muhammad boboh Dania, Mania, Jurohong, oh macam-macam nama ni. 3 nama ni. Allah tu gak nak baca telkin mati payah tu. Wahai Abdullah, ya nama Dania, Mania, Almania, sesungguhnya malaikat maut sekejap mari lagi. Dah. Nama tak perlu panjang, pendek-pendek sudah. Yang pentingnya pelajaran kepada anak. Yang pentingnya didikan akhlak kepada anak. Yang pentingnya asuhan kepada anak. Nama tidak mengubah keadaan kita. Nama pendek, cari nama hak baik, hak pendek sudahlah. Muhammad cukup. Ajar agama, ajar akademik, letak tahfiz, biar reti Quran, letak pondok, biar reti hukum hakam, mengaji akademik, biar reti ilmu fardu kifayah. Itu penting. Dan ini ibu bapa lebih kepada nama yang panjang-panjang. Kemudian tidak mengasuh ke arah Islam hakna. Biar akhirnya jadi rosak. Rosaklah. Jadi baik. Setelah begitu, maka Nabi kita disusu oleh ibunya sendiri. Kemudian disusu oleh Suwaibah. Kemudian barulah disusu oleh Halimah Sa'adiyah. Baik. Sebelum tu, sebelum Nabi kita bangkit, dunia
dunia Arab khususnya sebelum bangkitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di dalam kegelapan jahiliyah, kegelapan syirik, kegelapan kekufuran. Dalam sebuah masjid sebelum buka api dengan selepas buka api ada beza. Masjid sebelum buka api gelap gelamat, setelah buka api cerah benderang. Begitulah masyarakat Arab berada dalam keruntuhan yang sangat dahsyat. Bayangkanlah, yang kaya, orang atas hak kaya-kaya menindas yang miskin di bawahan. Yang ada kuasa menekan yang lemah. Rakyat-rakyat yang miskin dijadikan umpama ladan-ladan untuk mengeluarkan hasil. Kemudian hasilnya dinikmati oleh orang-orang atas hak kuat-kuat pemimpin-pemimpin. Rakyat-rakyat diumpamakan kilan yang mengeluarkan produk-produk. Hasil produk, harga produk, keuntungan produk dinikmati oleh orang-orang atasan. Pemimpin-pemimpin, menteri-menteri. Demonilah meraih kemewahan, kesenangan, kenikmatan hidup hasil daripada menekan rakyat bawahannya. Rakyat dikena pelbagai cukai. Cukai itu, cukai ini, cukai gotu, cukai gani, tak terkecuali yang miskin pun mesti bayar cukai. Masa tu GST tak ada lagi, tapi cukai ada dah. Artinya ditekan, ditindas oleh orang-orang atasan. Begitu juga perempuan-perempuan diumpamakan rumput-rumput di padang. Artinya siapa nak ceruk, nak gambik-gambiklah. Mu nak ceruk wi kambing ke, nak ceruk wi lembu ke, nak ceruk wi ke gapo, gambiklah. Perempuan-perempuan disumpama air di sungai. Kayak dalam kitab Fiqh, dalam sungai ni siapa dia bebas boleh gambik air. Itu pengajian Fiqh dah. Rumput, air, api, selagi mau tengok benda ni syarikat dari siapa-siapa dia bebas boleh ambil air sungai, tak payah minta lah. Kalau belakang masjid ni ada sungai, tak payah minta izin dengan email lah, pergi cebok lah nak berapa berdiri pun. Kalau sebelah masjid ni ada rumput, siapa nak gambik lah, tak payah minta izin dengan tok siap, dengan tok email, dengan tok wakil. Nak gambik saguni, gambik lah. Begitulah wanita-wanita ketika tu, jantan-jantan mana nak zina, gilah, terpulailah. Mu nak bini aku pun boleh, aku nak binimu pun boleh. Tidak ada nilai ketika tu. Maka siapakah yang datang menyelamat? Siapakah yang membawa perempuan terangkat ke atas? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dalam ayat Nabi, dalam ayat Tuhan kata, qala Allah Taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tak ada kami utus akan dekaya Muhammad kecuali membawa rahmah bagi sekalian alam. Allah tak kata lil arabiyyin, lil alamin, bagi sekalian alam. Sama ada alam manusia, alam hayawan, semuanya mendapat rahmat kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah dalam masa singkat 23 tahun Nabi kita dapat mengubah masyarakat yang kepalanya keras, akhirnya tunduk kepada Allah dan Rasul. Inilah kehebatan, dan benarlah Muhammad ini Nabi Allah dan utusan Allah, bukan manusia biasa dah. Dia ummi, tak pandai baca, tak pandai nak bersair, tak mengaji mana-mana universiti, pergi mengaji di Rom pun tidak, Parsi pun tidak, India, Cina pun tak, tapi boleh baca Al-Quranul Karim. Ini bukti dia ni utusan Allah. Tapi manusia mengata dia ni sihir, tukang sihir, orang gila dan sebagainya. Nabi kita tidak ada kelulusan apa-apa pun. Nabi kita tidak ada degree.
Tidak mari daripada mana institut pengajian tinggi-tinggi, IPTS ke IPTA pun tidak. Tapi Nabi kita seorang yang berakhlak. Nabi kita mengajar tentang akhlak. Maka lahirlah di kalangan sahabat-sahabat yang berakhlak. Tengoklah mereka-mereka yang rapat dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang semasa dengan Muhammad, beriman dengan Muhammad. Tengok akhlak dia macam mana. Cantik akhlak dia. Tarahum ruka'an sujada yabtawuna fadlan minallah wa ridwana. Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Ini kesan daripada tarbiyah, didikan asuhan pelajaran daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir lahirnya sahabat-sahabat yang pada peringkat awalnya menyembah berhala, menyembah batu, menyembah manusia, akhirnya tunduk patuh menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini kehebatan yang ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok akhlak sahabat kita. Nak tengok hebatnya Muhammad, tengok sahabat dia sudahlah. Kalau sahabat ni hebat, apatah lagi Muhammad. Kalau anak murid ni hebat, apatah lagi tok guru. Kalau lah anak murid ni PTA keputusan cemerlang belaka, 10A belaka, 11A belaka, artinya guru-guru yang dari sekolah tu hebat-hebat belaka. Tengok sahabat Nabi Bilal bin Rabah, setelah memeluk Islam, beriman dengan Allah dan Rasul, dia seorang hamba kepada Umayyah kalau tak silap. Lalu diseksa, didera, ditindah, dizalim. Cara tindah, cara dera, cara zalimnya, tambak tangan, tambak kaki, tarik atas batu-batu bukit. Bukit Mekah kita bayarkanlah. Kalau tarik atas jalan tan, dia pun sakit gelupah dah. Apatah lagi tarik ke celah-celah bukit, yang batu-batunya tajam panas dan besar, supaya tinggal agama Muhammad, kelik kepada agama asal nenek moyang, syirik sembah berhala. Apabila jawab ahad, 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 letak di pada pasir pula panas cecek, letak batu besar atas perut pula, supaya tinggal agama Muhammad. Tetap bila jawab ahad, ahad, ahad. Inilah kejayaan Nabi Muhammad menanam akidah tauhid dalam hati sahabat yang bernama Bilal bin Rabah. Akhirnya Abu Bakar merdeka ke Bilal tersebut. Akhirnya Nabi latih dia jadi Bilal muazzin, dan salah seorang daripada 10 sahabat yang dijamin ke syurga. Subhanallah. Begitu juga perempuan nama Sumayyah, beriman dengan Allah dan Rasul. Akhirnya diketahui oleh penghulunya, disesa supaya kembali kepada agama asal. Akhirnya Sumayyah tak tinggal juga. Nabi nak buat apa tali, kuasa tak ada ketika tu di Mekah. Ketika dia di Mekah, Nabi tak ada kuasa. Hak sokong nabinya, hak miskin-miskin, hak kaya-kaya menetai belakang Nabi. Hak sokong nabinya, hak lemah-lemah, hak kuat-kuat semua lawan Nabi belakang. Nabi sekadar tengok, sabarlah, sabar, Allah Ta'ala beri surga kepada kamu. Akhirnya disodak kemaluannya dengan tombak yang tajam. Akhirnya syahid Sumayyah. Inilah berjayanya Nabi mendidik para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Begitu juga ada sahabat, banyak cerita sahabat. Bila Nabi beritahu, wahai sahabat-sahabatku, jihad fi sabilillah, ayuh kita pergi perang, musuh datang nak menyerang kita. Ada sahabat yang sedang makan buah tamar beberapa butir lagi nak habis. Bila dengar Nabi panggil jihad, panggilan jihad, perang sabilillah, jaminannya syurga, siapa menang syurga, kalau mati pun syahid syurga. Maka sahabat tadi, ia dengar panggilan Nabi tadi, campak butir buah tamar serta merta.
Dia kata aku tak sih menyebabkan wah taman ni melambat-lambat aku nak pergi berjual kerana aku nak kepada syurga. Akhirnya dia tahu buah taman, ambil pedang, terju ke medan perang, akhirnya syahid dalam medan peperangan. Kenapa? Nak ke syurga. Begitu juga sahabat-sahabat Nabi. Dia kata, aku bau syurga berada di sebelah bukit Uhud. Aku bau, aku hidung syurga di sebelah bukit Uhud. Maka aku pergi kepada medan Uhud, maka gugur di medan Uhud dapat syurga. Inilah sahabat yang diterbiah oleh Muhammad bin Abdullah, sangat hebat. Kembali kepada kita para jemaah. Kita setiap 5 waktu, khususnya waktu subuh, Tok Bilal panggil kita, as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Semaya itu lebih baik daripada tidur. Semaya itu lebih baik daripada tidur. Kita dengar wak dok je. Kita dengar wak tak peduli je. Kita dengar wak ngatuk je. Syaitan pun kata tidurlah, malam jauh lagi. Syaitan bagi bisik dia kata tidurlah, lambat lagi. Syaitan kata tidur, go back to sleep, tidurlah sedap. Semaya sore boleh tak rumah. Semaya kuna setengah boleh. Syaitan suruh kita klik tidur balik, go back to sleep, tidurlah, tak payah pergi semaya subuh. Kenapa hidup kita di hari ini tak bangun syurga di menara speka waktu subuh? Kenapa hidup kita somat? Kenapa hidup kita sel semua? Siapa kau tak bangun syurga tiap-tiap pagi waktu subuh? Bila duk panggil kita mari semaya subuh, bila panggil kita marilah masuk ke dalam syurga. Kok mana semaya subuh dia kata ke syurga? Hadis sahih Nabi kata man sallal bardain dakhalal jannah. Siapa yang semaya 2 sejuk nescaya masuk syurga. Ini hadis sahih. Siapa yang semaya 2 sejuk nescaya masuk syurga. Satunya semaya subuh berjamaah, satu laginya semaya asar berjamaah. Artinya orang yang mari semaya subuh berjamaah dakhalal jannah, nescaya masuk syurga. Nak tengok siapakah jemaah yang akan masuk syurga sekarang? Tengoklah siapakah makmum yang tiap-tiap pagi ada di belakang imam waktu subuh, khususnya berjamaah. Boleh tengok dah Allah nilai ahli syurga. Hak bertukar, hak bokok, hak kecok, hak behegau, hak kecil manis tinggi. Tengok berapa ramai hak tiap-tiap pagi ada, itulah ahli syurga. Itu Nabi cakap. Sahabat bila Nabi kata perang, gak perang ni hidup mati 15-50, 50 hidup 50 mati. Inilah iman kita di hari ini lemah. Iman kita lemah di hari ini. Sebab itulah Yahudi dia kata, ulama-ulama Yahudi dia kata, aku tidak takut kepada umat Islam. Islam tak akan menang selagi mana orang Islam semaya subuh tak boleh setara semaya Jumaat. Kalaulah orang Islam di hari ini, di mana-mana tempat, di mana-mana negara, kalau semaya subuh sama ramai dengan semaya Jumaat tadi, maka itu tanda Islam sudah nak mencapai kemenangan. Kalau bos setakat dia hari ini, jauh lagi nak dapat kemenangan. Sebab itulah yang lemahnya kita. Orang kafir tak kuat pun. Apatah lagi Yahudi bukan kuat pun. Supaya syaitan dengan manusia. Syaitan ni lemah. Wa kana syaitanu dha'ifa. Syaitan lemah. Tapi oleh kerana iman kita lemah, maka syaitan jadi kuat. Sebab itulah sempena kita duk bulan Maulud, sambutkanlah amalan-amalan Maulud. Hidupkanlah sunnah-sunnah Nabi. Apatah kita duk bulan Maulid, mula lahirnya insan yang Allah Ta'ala sangat kasih. Kemudian Nabi kita buat kerja dakwah bisri wal jahri.
dengan cara slow satu perekat. Kemudian tu ayat wasda bima tu'mar wa a'rid anil musyrikin, ceramah dengan secara terai-terai, dengan secara kuat, mengajar secara terai-terai, tak boleh main slow dah. Kalau kita agak panggil buh gia berapa, gia 2, gia 3, gia 4, dia supaya mengajar juga dah. Kalau ustaz-ustaz ngajar dek mai gia 1, orang ngatuk juga. Start pukul 7.30 sampai pukul 8 dek gia 1, ngatuk makmum. Cara ngajar ni pun kena ada peringkat juga dah. Slow je ngajar. Aba ais maya nekaro. Rukuk maya 13 pertama. Tu jadi orang tak ramai tu. Cuba kuat semangat barulah orang ramai kan. Baik, bila Nabi kita ceramah secara al-jahru, dakwah dengan secara terai-terai, maka kafir Quraisy tak senang duduk dah.